Salam sejahtera, salam perpaduan semua murid. Indeks pada hari ini, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kita akan tengok di mana pembahagian dua kuasa, iaitu kuasa dominan, persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, pengenalan untuk maklumat kalian, kerajaan Malaysia ini ada 3 peringkat dalam aspek pentadbiran, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Pembahagian kuasa ini termasuk dalam perlembagaan persekutuan, kuasa yang khusus antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang meliputi kuasa perundangan dan kuasa pemerintah. So, ada dua kuasa, iaitu kuasa persekutuan dan negeri untuk tujuan melicikkan penjalanan sistem persekutuan. Bermaksudnya dengan adanya induk iaitu persekutuan, dan setiap negeri itu diketuai oleh kerajaan negeri, dipanggil kerajaan negeri lah. So pusat dia persekutuan. Maksudnya di sini, kalau induk dia di Putrajaya, kalau DUN, Dewan Undangan Negeri, di setiap negeri yang ada dalam kerajaan negeri. Okey, so kita kena lihat di sini, peruntukan kuasa lebih besar diberikan kepada peringkat persekutuan untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat bagi menjamin kestabilan dan kemajuan negara. So, anda boleh lihat di sini, kerajaan persekutuan itu ada kuasa yang lebihlah berbanding kerajaan negeri. Dia ada peruntukan kuasa khusus kepada kerajaan tempatan. Okey, di sini ada kerajaan tempatan pula. Okey. Sebaliknya, kerajaan tempatan diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. So, di sini kita boleh nampak kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Di bawah kerajaan negeri ada kerajaan tempatan. Pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Okey, untuk maklumat kalian, pusat pentadbiran dulunya di KL, kemudian pindah ke Putrajaya pada tahun 1999. Siapa yang mengisytiharkan, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Perdana Menteri Malaysia keempat. Penubuhan ini disebabkan apa? Disebabkan Kuala Lumpur ini semakin sesak dengan pembangunan dan pertambahan penduduk. That's why pusat pentadbiran negara ataupun pusat pentadbiran kerajaan dipindahkan dari KL ke Putrajaya. Okey, pada tahun 2000, Kerajaan Negeri Selangor ni, Kerajaan Persekutuan, menandatangani perjanjian untuk menjadikan Putrajaya sebuah wilayah persekutuan. So, dengan adanya persetujuan Kerajaan Negeri Selangor dengan Kerajaan Persekutuan, maka Putrajaya ini dijadikan wilayah persekutuan. Dulunya di bawah Selangor ni, tetapi telah setuju, maka Putrajaya ini dijadikan wilayah persekutuan. Untuk maklumat kalian, wilayah persekutuan ini ada 3, iaitu di Labuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya di Malaysia. Ketiga-tiga buah kawasan yang Cikgu Chiu nyatakan itu dikenali sebagai wilayah persekutuan. Nama Putrajaya diambil sempena dengan nama Tunku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri Malaysia pertama. Okey, kuasa kerajaan persekutuan ini mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia, bukan setempat, seluruh Malaysia, iaitu Parlimen. Kuasa pemerintah kerajaan ini meliputi perkara termaktub dalam perlembagaan persekutuan sebagai senarai persekutuan. Dia tak boleh buat sewenang-wenangnya. Dia termaktub, dan kerajaan persekutuan ini perlu ikut perlembagaan persekutuan untuk membuat sesuatu perkara. Senarai persekutuan menjelaskan kuasa kerajaan persekutuan yang luas, meliputi skop kepentingan nasional. Nasional ini umum dan merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung dengan pentadbiran negara. Okey, antara perkara yang ada dalam senarai persekutuan
termasuklah hal ehwal luar negeri yang berkaitan dengan luar negara lah, pertahanan, keselamatan dalam negeri, tadbiran keadilan, kewarganegaraan, kewangan, perhubungan dan pengangkutan seperti jalan, kereta, road-tax kereta, pelajaran, pendidikan, perubatan dan kesihatan ni kita boleh tengok hospital kerajaan, klinik kerajaan, dan sebagainya. Inilah yang ada dalam senarai persekutuan. Have a look and review back. Kuasa kerajaan negeri pula, kalau kita tengok persekutuan parlimen, kalau kita tengok negeri, kita ingat DUN, Dewan Undangan Negeri, yang mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang bagi negerinya. Parlimen, persekutuan, DUN, negeri. Kuasa pemerintah kerajaan negeri meliputi perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan sebagai senarai negeri. Okey, skop dia dalam negeri, bukan persekutuan. Okay, antara perkara yang terkandung dalam senarai negeri termasuklah undang-undang Islam. Okay, tanah. Okay, seperti mana yang kita ingat balik yang kita sharing tadi. Kerajaan negeri Selangor telah lulus yang berkaitan dengan Putrajaya itu dijadikan wilayah persekutuan kepada kerajaan persekutuan. Maksud yang di sini, tanah itu dikuasai oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri perlu setuju terlebih dahulu untuk memberi wilayah, bukan wilayah, Putrajaya itu kepada kerajaan persekutuan sebagai wilayah persekutuan. Okay. Pertanian dan perhutanan, balak ke pertanian di bawah kerajaan negeri. Kerajaan tempatan, okey, kerajaan tempatan nanti kita lihat pada slide seterusnya. Okey, cuti umum, cuti ini kerajaan negeri ada kuasa untuk memberikan cuti kepada negeri masing-masing. Okey, senarai bersama, bermaksudnya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri pun kena bekerjasama. Itu panggil senarai bersama. Senarai bersama ialah perkara yang membolehkan parlimen dan DUN mengubah undang-undang untuk perkara yang sama. Sekiranya ada percakapan bagi perkara di bawah senarai bersama, undang-undang yang diluluskan oleh parlimen harus dipatuhi. Maksudnya walaupun ada percakapan ataupun tidak setuju daripada DUN, tetapi telah undang-undang itu telah diluluskan, maka DUN kena ikut juga undang-undang yang diluluskan oleh parlimen. Maksudnya kerajaan negeri itu kena ikut undang-undang persekutuan yang sudah diluluskan. Okey, kita tengok antara perkara yang terkandung dalam senarai bersama termasuklah kebajikan awam, beasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit seperti COVID-19 sekarang. Kita dapati ada kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kebudayaan dan sukan, perumahan. Itu dalam perkara senarai bersama. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri kena bekerjasama. Okey, peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah. Okey, di Sabah dan Sarawak ini special sikit. Sebab apa special? Sebab kita lihat diberi kuasa tambahan bagi menyesuaikan kemasukan negeri berkenaan ke dalam Persekutuan Malaysia. Okey, di bawah Akta Immigration 1963, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah ini diberi kuasa untuk mengekalkan kuasa kawalan kemasukan dan kediaman di negeri berkenaan. Antara tambahan kepada senarai negeri bagi Sarawak dan Sabah termasuklah undang-undang dan adat anak negeri, Mahkamah Anak Negeri,
kereta api di Sabah. So ini kelebihan senarai negeri yang ada di Sabah dan Sarawak sahaja. Okey, kita tengok lagi. Antara tambahan lagi kepada senarai bersama bagi Sarawak dan Sabah termasuklah undang-undang diri berhubung dengan perkahwinan, perceraian, penjagaan anak, nafkah dan sebagainya berkaitan dengan undang-undang keluarga. Ini di Sabah Sarawak saja. Penyelidikan pertanian dan perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan pencegahan penyakit tumbuhan. Pilihan raya bagi Dewan Negeri. So semua ini kerajaan Sabah dan Sarawak ini akan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk memastikan kesejahteraan. Okey, peranan kerajaan tempatan. Peranan kerajaan tempatan ini di bawah kerajaan negeri. Kerajaan tempatan merupakan kerajaan peringkat ketiga yang diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil yang diwatakan. Kerajaan tempatan lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan (PBT) dan berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kalau kita lihat di sini, kita berada di daerah Seremban. So kerajaan tempatan Seremban lah di bawah kerajaan negeri Sembilan yang jaga masyarakat di negeri Seremban. Okey, kerajaan tempatan merupakan perantaraan antara kerajaan negeri dengan rakyat serta berperanan memberi perkhidmatan kepada penduduk setempat. Fungsi kerajaan tempatan digaris oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976. Akta 171 merangkumi semua jenis kerajaan tempatan seperti Majlis Bandaraya, Majlis Bandaraya, Majlis Pembandaran dan Majlis Daerah. Okey, ini antara fungsi kerajaan tempatan, iaitu pihak berkuasa tempatan. So ada banyak di sini, anda boleh have a look, anda boleh rujuk buku teks di mana semua ini di bawah fungsi kerajaan tempatan. Kesimpulannya, pembahagian kuasa dalam sistem persekutuan menggambarkan kepentingan mewujudkan pentadbiran yang sistematik bagi melincirkan tadbir urus negara. Setiap peringkat kerajaan dalam persekutuan mempunyai peranan untuk membentuk pentadbiran yang berwibawa bagi kemajuan bangsa dan negara. Okey, so ini yang kita lihat. Kita tahu senarai di bawah pentadbiran Malaysia ini ada 3 peringkat, iaitu yang pertama senarai persekutuan, kedua senarai negeri dan ketiga senarai tempatan. Okey, so sudah belajar, kita sudah kongsi semua pengetahuan yang ada. So buat latihan, okey, kepada sesiapa yang ada buku kerja, tolong buat muka surat 50, 51 dan 2 sampai 6 tulis 6 di sini. Typing error typing error ni 6. Okey, buat di buku latihan. Kalau tak ada buku nota latihan, buat di test pad So selamat ber-PDPA, stay safe dan sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi kelas yang akan datang. Thank you.